Hai, salam semua. Apa kata kali ni kita cuba buat mini naan, nak tak? Untuk iftar nanti. Tengok dia punya lembut, gebu. Jom kita tengok apa bahan-bahan dia. Okey, kat sini mak gunakan tepung gandum. Nak guna tepung roti pun boleh ataupun nak campur tepung gandum dengan roti pun boleh. Kemudian mak guna susu tepung. Yang ni susu tepung apa-apa jenama pun boleh. Yang ni mak guna susu tepung Nespresso. Kemudian gula ni mak guna brown sugar. Kemudian garam halus. Kemudian yeast, apa-apa jenama pun boleh asalkan dia masih fresh. Okey. Kemudian air suam secukupnya. Okey, itu aja. Jom kita tengok cara mak buat roti naan ni. Mula-mula kita sukat 3 cawan tepung gandum. Mak guna cawan metrik ya. Nak guna cawan kopi pun boleh. Tak jadi masalah. Kemudian 1 sudu makan yeast. Yeast yang baki ni kita simpan elok-elok lah dalam fridge untuk kita gunakan di lain kali. Kemudian 1 sudu makan brown sugar. Brown sugar ni kalau dia tersentuh yeast tak apa. Kemudian 1 sudu makan susu tepung. Kemudian 1 sudu teh garam. Garam ni kita asingkan dari yeast. Tapi bila kita dah gaul yeast tu dengan tepung, tak jadi masalah kita nak campur dengan garam. Kemudian kita masukkan 1 cawan air suam. Dia biasanya untuk buat roti atau donat atau apa-apa makanan yang beris, biasanya sukatan air adalah separuh daripada sukatan tepung. Macam kat sini mak guna 3 cawan tepung, makna dia air itu sukatan dia 1,5 cawan. Okey, separuh daripada sukatan tepung gandum tadi. Kemudian kita uli sampai sebati, sampai dia membentuk dough. Untuk memudahkan kita uli dekat atas tabletop lah, ataupun ke atas kneading mat ni. Uli sampai dia macam kita nak buat donat. Ataupun kita nak buat kalau buat roti tu sampai elastik. Yang ni tak perlu elastik. Dia macam kita nak buat donat ataupun pau. Macam kita nak buat pau. Lepas tu mak terlupa, rupanya belum masukkan 2 sudu makan minyak masak. Masukkan minyak masak dalam dough ni tadi. Kemudian kita uli lagi. Uli sampai dough ni sebati dengan minyak tadi. Jujur cakap, mak tak pandai teknik menguli yang betul. Jadi mak kalau uli memang buat macam ala-ala cuci baju kat tepi sungai lah. Kemudian kita letak sikit minyak dalam mangkuk. Kita masukkan dough tadi dan kita wrap dengan plastik atau kain. Dan kita biarkan sampai dia naik kembang. Sementara tu mak nak masak kari sardin untuk makan dengan roti naan tadi. Mak potong bawang besar, kemudian potong cili merah. Kalau nak kari ayam atau kari daging terpulang ya. Kat sini mak nak masak kari sardin je. Tomato dengan bendi ni potong nanti masa nak masuk dalam kuali. Okey, panaskan minyak untuk menumis secukupnya. Kemudian masukkan bawang besar dan cili hiris tadi. Tumis kacau sampai bawang tu layu dan berbau sedap. Hilang bau mentah bawang tu. Kemudian mak masukkan dalam lebih kurang 1 sudu makan paste halia dan bawang putih. Kalau kita dah simpan siap-siap, senang bila kita nak masak, tinggal guna je. Kemudian mak masukkan rempah kari ikan. Tumis dengan api yang sederhana sampai rempah ni garing. Dah garing, kita masukkan sikit air. Kemudian kita kacau sampai air ni kering dan minyak terbit lagi. Ni proses biasa mak menumis sambal ataupun rempah kan.
masukkan air lagi. Bila tadi dah terbit minyak, kita masukkan air lagi dan kita tumis lagi sampai air tu kering dan terbit minyak sekali lagi macam ni. Proses dia buatlah 2-3 kali atau 3-4 kali. Hasil dia masakan kita akan lebih sedap tau. Kan? Walaupun kita kata masak campak-campak atau cincai, tapi bab menumis ni kita kena serius sikit, kena rajin dan sabar sikit. Garing tambah air, garing tambah air, api jangan besar. Nampak cantik kan minyak tu naik? Ni kita kata pecah minyak ataupun terbit minyak. Ada juga orang kata sampai naik minyak kan. Tapi tiap kali dengar perkataan naik minyak, mak teringat gajah naik minyak pula. Okey, bila dah beberapa kali ulang tu, barulah masukkan air. Air secukupnya lah untuk banyak mana kuah yang kita nak. Tak nak masuk air pun tak apa, tapi mak lebih suka taruh air sebab mak nak renih sardin tu dalam keadaan sempurna. Kemudian masukkan paste asam jawa ikut masam yang kita suka. Kalau mak lebih suka terasa sikit lah masam dia, sama macam mak masak kari ikan. Sambil tu jangan lupa masukkan garam secukup rasa dan sebarang perasa yang disukalah. Kalau mak cukup dengan garam je. Kemudian masukkan tomato potong. Bila dah cukup rasa, akhir sekali baru mak masukkan kacang bendi sebab mak tak suka kacang bendi yang lecuk ataupun lembik. Okey, ni dough kita yang dah naik sekali ganda. Sementara tu mak bancuh 1 sudu makan tepung dengan 1 sudu makan minyak masak untuk dapatkan cairan macam ni. Apa guna dia? Okey, nanti kita tengok. Dough yang dah naik tadi kita letak atas tabletop ataupun working table ataupun kneading mat ni tadi. Sebelum tu kita taburlah tepung dulu untuk elakkan dia melekat. Kemudian dough ni mak bahagi kepada 8 bahagian. Okey, setiap bahagian tu mak lepikan dan mak sapu dengan paste tepung tadi. Tak mau banyak sangat tau. Takut dia nanti tak boleh bercantum sebab dia minyak kan, minyak dengan tepung. Lepas biarkan dalam 10 minit, lebih kurang 10 minit, mak roll setiap bobola tadi dalam bentuk oval macam ni, dalam bentuk bujur, dan masukkan ke dalam kuali yang kita dah panaskan terlebih dulu. Bila nampak dia menggelembung, kita start balikkan. Tekan terutamanya tepi dia, nanti dia akan naik menggelembung lah. Kalau dia tak menggelembung, maknanya dia ada kebocoran lah. Jangan risau, dia tetap jadi juga. Macam kat sini, yang satu ni menggelembung, yang satu ni lepi. Tapi dia tetap masak. Jangan risau, okey? Bila dah menggelembung tu tanda dah masak, bolehlah kita angkat. Roti ni bila kita belah dua, kita potong dua, akan ada rongga kat bahagian tengah dia. Macam roti pita. Dan kalau suka, bolehlah masukkan sardin ni ke dalam roti tadi. Okey, terima kasih sudi menonton. Kepada semua, mak ucapkan selamat mencuba. Senang je buat roti ni. Selamat berbuka puasa. Hingga berjumpa di lain resepi dan menu. Assalamualaikum.